Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Izzat bin Muhammad Noor, nombor matrik 049805 daripada IISM Usuluddin semester 8. Okey, tajuk tugasan saya adalah kajian asas tarikat Qadiriyah untuk subjek kajian ilmu tarikat. Okey, untuk pengenalan, tasawuf dan tarikat merupakan salah satu cabang dalam ilmu Islam yang wajib dihayati oleh setiap individu Muslim berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ilmu tarikat juga adalah ilmu kesenian dan kemahiran untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in. Tasawuf dan tarikat pula berkembang maju dan subur di Nusantara, iaitu di Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Sejak itu, Islam berkembang subur pada 1400 tahun Masihi. Ilmu tarikat ini telah melalui proses dan cabaran penolakan bagi orang-orang yang jahil, ego, tidak memiliki guru dan mengelak dari gangguan syaitan, jin serta manusia yang bersifat fasik dan munafik. Okey, dan seterusnya adalah untuk tarikat Qadiriyah ini, ia telah didirikan oleh Syekh Muhi Al-Din Abu Muhammad Abdul Al-Qadir Ibnu Abi Saleh Zangi Dos Al-Jailani ataupun dikenali sebagai Al-Jilani. Tarikat Qadiriyah ini merupakan tarikat yang terbesar dan ia telah mewujudkan satu tarikat gabungan, iaitu tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Perbezaan antara tarikat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini adalah tarikat Qadiriyah di dalam zikirnya dia akan dibaca kuat, iaitu seperti mengikut Ali, manakala Naqsyabandiyah ni pula dibaca dengan perlahan, iaitu mengikut pada sahabat Nabi Abu Bakar. Okey, perkembangan tarikat Qadiriyah. Tarikat Qadiriyah diasaskan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jilani yang wafat 561 Hijrah bersamaan dengan 1166 Masihi, yang bernama penuh Muhi Al-Din Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh Zangi Dos Al-Jilani. Beliau lahir di Jilan tahun 470 Hijrah, 1077 Masihi dan wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijrah, 1166 Masihi. Pada usia 8 tahun, beliau telah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijrah, 1095 Masihi. Pada tahun 521 Hijrah bersamaan 1127 Masihi, beliau mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab kepada masyarakat sehingga dikenali ramai. Selama 25 tahun, Abdul Qadir Jilani ini menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi ke daerah padang pasir Iraq dan akhirnya dikenali seluruh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Sejak itu, tarikat Qadiriyah terus berkembang dan berpusat di Iraq dan Syria serta diikuti oleh jutaan umat Islam yang tersebar luas di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Walaupun sudah berkembang sejak abad ke-13, tarikat ini baru dikenali pada abad ke-15 Masihi. Sebagai contoh di India, ia baru berkembang setelah Muhammad Gawash wafat pada 1517 Masihi, juga mengaku beliau keturunan Syekh Abdul Qahir Al-Jilani. Kini tarikat Qadiriyah telah tersebar luas apabila murid sudah mencapai darjat Syekh, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti tarikat gurunya. Bahkan dia berhak melakukan kelainan dalam tarikatnya. Hal ini selari dengan ungkapan Abdul Qahir Jilani sendiri, iaitu bahawa murid yang telah mencapai darjat gurunya, mereka sendiri, iaitu dia, menjadi sebagai syekh dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Okey, ajaran dan amalan tarikat Qadiriyah. Antara ajaran yang digunakan dan diamalkan dalam tarikat ini adalah: pertama, mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan. Kedua, rendah diri. Ketiga, menjauhi fanatisme, keagamaan maupun politik. Yang keempat, menekankan pada tauhid dan pensucian diri dan nafsu dunia. Dan kelima, melalui taubat, zuhud, tawakal, syukur, redha dan jujur. Antara amalan tarikat adalah wirid dan zikir dengan lafaz la ilaha illallah, dengan berdiri sambil fokus tanpa putus ingatan dengan yang lain kecuali hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, membaca istighfar paling sedikit 2 atau 20 kali. Yang ketiga, selawat. Yang keempat, melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan suara keras sebanyak 140 kali. Dan yang terakhir dilakukan setiap ketika selesai menunaikan solat fardu. Okey, yang seterusnya adalah pendapat orang awam tentang tarikat Qadiriyah. Okey, terdapat dua orang responden yang dipilih secara rawak.
iaitu seorang yang mengikut dan mengetahuinya, dan manakala seorang lelaki tidak mengikut dan mengetahuinya sebersedikit. Untuk responden yang pertama, iaitu Mahmud bin Mamat yang berumur 72 tahun dan merupakan seorang pengikut tarikat. Beliau telah menerima didikan di sebuah sekolah di Kelantan dan tidak sempat menghabiskan pembelajarannya oleh kerana beberapa halangan. Namun, beliau tidak berputus mendapatkan didikan agama yang diajari oleh seorang ustaz yang duduk berhampiran di kampungnya itu. Pada pandangan beliau, mempelajari tarikat ini merupakan sesuatu perkara yang perlu untuk memperbaiki diri sendiri dan membersihkan hati, dan untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Selain itu, menurut beliau, tarikat Qadiriyah ini merupakan salah satu tarikat yang banyak diamalkan oleh orang Islam di Malaysia. Menurutnya juga, tarikat dia yang ikuti juga merupakan asal daripada tarikat Qadiriyah. Untuk responden kedua, iaitu seorang bekas pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dan nama penuh beliau ialah Muhammad Hakim bin Zulkifli dan berumur 25 tahun. Sebelum ini, beliau menamatkan CJ Tinggi Agama Malaysia, STPM, di Sekolah Menengah Al-Hairiyatul Muluk dan menyambung pengajian ijazah sarjana muda Bahasa Arab Komunikasi di USIM Negeri Sembilan. Pada pandangan beliau, ilmu tarikat ini sesuai untuk orang yang sudah berilmu, mahir dan dalam ilmu tauhid bagi memantapkan amalannya kepada Tuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya seorang itu kekurangan ilmu tentang asas tauhid, mereka akan mudah tertipu ataupun terpedaya dengan ajaran tarikat yang sesat. Seperti mana yang kita tahu, ada orang iaitu seperti guru mempergunakan tarikat ini supaya orang-orang iaitu pengikutnya taksub kepada dia dan berselawat ke atasnya, dan itu adalah perkara yang sesat. Sebagai rumusan, apa yang kita dapat ialah setiap Muslim perlu menjaga hubungan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai penjagaan diri dari dosa yang berterusan. Tarikat merupakan salah satu cara untuk mencapai takarub kepada Allah yang mampu dilakukan oleh segelintir besar umat Islam. Oleh itu, pemilihan tarikat yang muktabar menjadi aspek penting supaya apa yang diamalkan tidak menyimpang daripada akidah sebenar dan sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jasa tokoh-tokoh yang membawa amalan tarikat ini seharusnya dihargai dan diamal sebaik mungkin sebagai melatih diri untuk sentiasa mengingati Allah sekaligus dapat menenangkan hati serta membersihkan batin daripada segala dosa. Wallahualam. Sekian, terima kasih kepada saya.